sebuah drama pendek bertajuk Kisah Perjuangan Rasulullah. Pelakon-pelakonnya: Amzal sebagai Abraha, Zafran sebagai Abdul Muttalib, Amsyar sebagai Bilal bin Rabah, Kausar sebagai tentera bergajah, Hakimi sebagai tentera bergajah, Darwish sebagai Umar, Syaza sebagai Fatimah, Nur sebagai Iman Fatimah, Nadia sebagai Iman kepada Fatimah, Arni sebagai Iman kepada Fatimah, Luqman sebagai penduduk Makkah, Naibullah sebagai penduduk Makkah, Iqmah sebagai pembaca doa, Surah Al-Fil. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. فجعلهم كعصف مأكول. Pada suatu masa dahulu, ada seorang raja Habsyah yang agung bernama Abraha. Abraha membina sebuah gereja besar yang diperbuat daripada emas dengan niat untuk menandingi Kaabah di Mekah. Hasratnya agar manusia ke Yaman tidak lagi ke Mekah. Namun tidak ada siapa pun yang sudi ke Yaman. Bahkan diceritakan ada orang membuang najis di dalam gerejanya, dan najis itu ditabur merata-rata. Berang marah dengan keadaan itu, ditambah niat asal gerejanya memang untuk menandingi Kaabah. Dengan megahnya, Abraha membawa tentera bergajah untuk menyerang Kaabah. Kaabah mesti diruntuhkan. Lalu Abraha membawa tentera bergajahnya menuju Mekah.
ini padamu. Kami selamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Gajah tidak dapat memasuki kota Mekah. Mereka keheranan. Apa yang berlaku? Kenapa jadi begini? Kaki gajah tersekat. Tiba-tiba awan menjadi gelap. Rupanya sekumpulan burung ababil memenuhi ruang udara. Tentera Abraham terkejut. Mereka panik dan cuba melarikan diri, namun tidak sempat. Allah mengutus tenteranya berupa burung ababil menyerang tentera Abraham. Di kakinya ada batu yang menyala. Batu tersebut dijatuhkan, maka Abraham dan tenteranya mati bergelimpangan. Mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Selang 10 hari dari serangan, tentera bergabung akhirnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW dikenali dengan Laut Gajah. Ingatkah kawan tentang sebuah kisah pasukan gajah yang menyerang Mekah dipimpin si bongga Abraham. Mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Para tentera bersiap melangkah, namun Allah menggagalkannya. Gunung Ababil seluruhnya menyaksikan betapa sukarnya Rasulullah menyampaikan dakwah Islam di mana-mana saja jika Islam itu hendak ditegakkan, maka di situ akan ada penentangan. Di mana-mana saja jika Islam itu ingin diletak di tempatnya, maka akan ada yang cuba menjatuhkannya. Di mana-mana saja jika Islam ingin dimartabatkan, maka akan ada saja fitnah yang dilemparkan. Bilal bin Rabah, seorang lelaki berkulit hitam, hamba kepada Umayyah bin Khalaf, telah memeluk Islam. Diketahui oleh tuannya, lalu disiksa. Dua orang lelaki mengangkat batu diletak di atas dada Bilal. Seorang lagi memegang cemati memukul Bilal. Bilal berbaring, ditarik tengah panas mentari, ditinggalkan di situ. Orang Mekah hanya mampu melihat. Mereka tidak mampu membantu. Mereka berbisik sesama sendiri. Mereka kesihan melihat Bilal, tapi apakah daya? Allah, 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 Ahad, Ahad, Ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teguhnya imanmu Bilal, tidak goyah dengan siksaan. Allahu Akbar, syurga memang layak bagimu. Sayangnya Bilal pada Rasulullah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah wafat Rasulullah
selesai, wa asyhadu anna Bilal tersekat-sekat terhenti sebab kerana rindu kepada Rasulullah. Lau kana bainana habib ladana qasirul qarib min taibatin qabla al-maghrib qariban qurban habib bi qurbihinna mustaqim wa أنوار طه لا تغيب بلغنا رضاه يا مجيب Rasulullah bersabda yang bermaksud, Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari orang yang Engkau cintai, iaitu sama ada Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Umar seorang lelaki perkasa yang dikeluni di kota Mekah. Wataknya yang tegas, berani, tak takut siapa dan agak kasar, menyebabkan ramai yang kejut perut berhadapan dengannya. Di awal-awal penyebaran Islam, beliau cukup memusuhi Islam. Suatu hari, beliau mendapat kabar adiknya Fatimah memeluk Islam. Marah dan berang, beliau bergegas ke rumah adiknya. Dari kejauhan, beliau mendengar adiknya sedang belajar Al-Quran dan membaca surat Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilun mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Buka pintu ni! Buka pintu ni! Apa kau baca tadi? Tak ada. Jangan tipu. Apa dekat tangan kamu? Mari sini. Jangan sentuh. Kamu itu kotor. Pergi bersihkan diri dulu. Setelah Umar bersihkan diri, dia memegang dan meneliti ayat-ayat Quran yang dibaca oleh adiknya tadi. Hatinya lembut, dia mendapat hidayah. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Lalu Umar bergegas ke rumah Al-Arqam. Di situ Umar melafazkan syahadah. Islamnya, Umar menjadikan Islam bertambah kuat. Hebatnya kau Umar. Walau dahulunya kau penentang kuat Islam dan Rasulullah, namun mayat kau terbaring di sisi Rasulullah. Kau bagaikan singa yang bebas,
kisahmu ya Rasulullah. Penerajau anak denduri di simpang-simpang perjalanan dakwah. Pagi ini 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahir insan mulia. Lahirmu bagaikan sinar cahaya menerangi seluruh pelosok alam. Dunia ketika itu seseolah bergembira dengan kehadiranmu. Suasana pagi yang tenang dan damai menyambut kehadiranmu. Lahirmu dalam keadaan sudah difitankan. Saat itu cahaya keluar dari tubuh bondamu Siti Aminah menerangi istana Tisha. Lantas terpadamnya api majusi yang telah sekian lama menyala lebih 1000 tahun yang lalu. Ketika itu getaran kuat di sana pasti berlaku hingga menyebabkan 14 balkoni di sana pasti runtuh. Sungguh menakjubkan sebagai petanda lahirnya Nabi akhir zaman yang membawa rahmat di seluruh alam. Ya Rasulullah, Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirmu membawa rahmat untuk seluruh alam. 17 Ramadan, dunia menyaksi dengan rasminya dan terlatih sebagai Rasul terakhir. Ya Rasulullah, beratnya tugas yang kau galas, bangkitnya engkau di saat manusia penuh kejahilan, kelalaian, orang beranda. Anak-anak perempuan dibunuh di tanam hidup-hidup. Perempuan di waktu itu tidak ada harga dan nilainya.
kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Iaitu bukanlah sunnah sepeninggalmu ya Rasulullah. Umat akhir zaman terpecah belah. Semuanya mengaku mereka di pihak benar, walaupun Islam yang diamal hanya pada nama sahaja. Bergolakan di sana sini, bertolak bebas, pergaduhan, bunuh-membunuh. Yang sesat diakukan, yang benar disalahkan. Dunia menuju akhir zaman. Bangkitlah, bangkitlah wahai umat. Kita menuju pada Islam yang satu, Al-Quran yang satu, dan sunnah yang satu, agar di sana terhampar permainan yang indah untuk pejuang mujahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami menadah tangan padamu, mohon agar berilah kemenangan kepada Palestin yang sedang bergolak sejak sekian lama. Kami di sini menyambut Maulidul Rasul, ya Allah, kerana memperingati junjungan besar Nabi-Mu dalam menyampaikan misi dakwah. Di saat ini bumi Palestin bumi bertuah, bumi para anbiya dihujani peluru berpandu, bom-bom dan bedilan-bedilan oleh golongan Yahudi laknatullah, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Kami di sini hanya membaca selawat junjungan besar-Mu berarak di jalanan. Namun di sana, di Palestin mereka mengingati-Mu ya Rasulullah, berjuang mempertahan Islam, mempertahan bumi anbiya dari hilang dari peta dunia. Andai kau Rasulullah masih hidup, pasti kau bangga umatmu di sana sedang berjuang mati-matian. Kami menyambung perjuangan-Mu ya Rasulullah untuk menegakkan Islam di bumi ini. Syahid cita-cita mereka. Taubat Al-Aqsa teruskan istiqamah, modal kemenangan buat umat Islam di sana. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan indah zaman jamannya, era gemilang ketika Rasul ada di sisi para sahabat. Dan berbunyi sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.